lagu pembukaan kita, Sonata Musim Salju. Patut ada prop salji turun baru cantik sikit hari ini. Masih lagi dalam suasana Christmas. Selamat menyambut perayaan Hari Natal kepada penganut yang beragama Kristian, kepada mereka yang balik kampung ataupun dalam perjalanan balik ke rumah, hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Ini adalah episod yang terakhir Nang Rindu tahun ini, insya-Allah. Jangan sedih-sedih, kita jumpa lagi tahun hadapan. Dan jangan risau kalau ada yang terlepas episod-episod yang lepas, anda boleh menyaksikan di www.myclick.rtm.gov.my. Nang Rindu juga boleh ditonton secara live stream di laman sesawang yang sama. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang merupakan usahawan-usahawan yang bermula daripada kecil sehinggalah lebih besar bermula sehinggalah ke hari ini. Dan tetamu kita yang pertama, kita bawa ada produk-produk dia juga hari ini bersama dengan Nur Hasmah Muhammad Mokhtar. Ya, saya. Nama glamour boleh panggil Kak Semah. Kak Semah. Nak glamour lagi panggil KS. Ya, saya. Boleh panggil KS boleh? Boleh. Jadi anda terlibat dalam perniagaan bakery ya? Ya, saya Adli. Di bawah pengasas kepada Laziz Bakery. Roti Laziz Enterprise. Roti Laziz Enterprise. Laziz Enterprise. Jadi kita nak tahulah bermulanya bagaimana memang minat memasak daripada kecil ke atau macam mana tertubuhnya perniagaan Roti Laziz ni. Okey, sebelum tu terima kasih Li atas jemputan. Sama-sama. Dan peluang yang diberikan oleh pihak RTM untuk saya berada di sini. Sebenarnya sebelum penubuhan Roti Laziz ni sebenarnya selepas Kak Asmah ambil BSS selepas bekerja sebagai salah seorang customer service di salah satu syarikat telco company. Berapa lama bekerja waktu tu? 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Ambil keputusan? Ambil keputusan untuk berhenti. Lepas tu dapat offer untuk BSS tu. Lepas tu menganggur untuk 2 bulan. Dapat offer lagi bekerja di salah satu syarikat developer. Tapi tak lama. 2 tahun. 2-3 tahun. Lepas tu ambil keputusan untuk berhenti dan memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Masa tu Li perusahaan roti di Kuching Sarawak agak kurang. Jadi Kak Asmah nampak peluang untuk membuka satu perniagaan walaupun masa tu memang tak berhajat pun nak buka secara besar-besaran sebab kita tahu kemampuan kita setakat mana kan. Jadi Kak Asmah belajar beli buku resepi. Lepas tu suami pun cakap apa kata kalau you pergi belajar, ialah minat dah ada tapi ilmu tu kurang. Betul. Jadi atas galakan suami, alhamdulillah Kak Asmah telah mengambil kursus insentif di Akademi Bakery Ria di Melawati lah selepas Semenanjung. Semenanjung. Waktu tu tahun bila tu? Tahun kalau tak 2010. 2010. Tapi waktu tu macam waktu kerja dengan syarikat pemaju tu dan sebelum tu syarikat telco kan. Waktu tu dah ada ke minat ada buat di rumah? Memang buat di rumah. Sebab kalau pergi kerja pun Kak Asmah suka bawa bekal sendiri. Masak tu memang bagi Kak Asmah, masak tu merupakan satu terapi tau. Bila kita dah duduk di dapur, kita boleh lupakan masalah kita. Sebab kita nak fokus masak ni. Jadi it's a kind of therapy lah. Masalah seketika. Tapi waktu tu tidak dijual lah. Tidak dijual. Cuma kita bagi-bagi dengan kawan-kawan. Lepas tu ada galakan why not you just you boleh buat kuih, boleh buat roti kan. You berjual lah. Jadi full time. Nak dekatkan full time tak juga sebab masa tu anak kecil lagi. Jadi buat pada waktu leisure, waktu yang waktu lapang, sebab sebagai suri rumah sepenuh masa ni kena tumpukan perhatian dengan anak-anak. Jadi alhamdulillah bila anak-anak dah makin besar, alhamdulillah urusan pun agak teratur, perniagaan pun dapat dijalankan dengan agak lancar. Alhamdulillah. 2010 tu. 2010. Apa produk-produk yang dijual di syarikat? Sebenarnya kalau nak dikatakan Roti Laziz Enterprise ni penghasilan daripada hasilan bakery, maknanya roti, pastry dan kek. Di samping tu Kak Asmah merupakan salah seorang usahawan bimbingan di bawah lembaga Koko Malaysia untuk usahawan penghasilan koko coklat. Dan sekarang
Kak Asmah lebih menjurus kepada coklat ukiran ataupun customized cake dan customized coklat lah. Coklat nak berbentuk kasut, nak berbentuk boleh buat boleh lah. dibentukkan Kalau untuk minta 3D. design buat macam baju kemeja ke, InsyaAllah boleh bentuk diusahakan. kamera ke macam orang buat Tiada sekarang, yang dapat? mustahil. InsyaAllah. Berapa lama biasa kalau nak buat tu? Ambil lah bentuk yang simple macam bentuk kamera DSLR yang orang biasa buat untuk perkahwinan Untuk buat kek ataupun untuk buat coklat? Kedua-duanya sekali. Untuk buat kek akan ambil masa dalam 1 hari lah. Satu hari? 1 hari. Oi. Tapi kena bagi tahu awal sebab penyediaan tu yang Betul. sebenarnya yang lama tu. Contoh kalau macam satu projek yang Kak Asmah pernah buat untuk menghasilkan kek customized yang paling besar yang Kak Asmah pernah buat 3 kaki kali 4 kaki. 3 kali 3 kaki kali 4 kaki yang berbentuk pejabat daerah betung. Yang model tu, berbentuk pejabat daerah model 3 kali 4. 3 kali 4. Besar Alhamdulillah. tu, Kak. Sebab dulu kan pengalaman Kak Asmah pernah bekerja dengan developer. Jadi kita minta dia punya floor plan untuk buat kek tu berbentuk 3D. Minta floor plan dan dia punya ukuran. Kita buat ratio. Besar ni jadi selepas dibuat kek tu dalam bentuk 3D pejabat daerah tu sebesar 3 kaki kali 4 kaki lah. Besar. Berapa lama nak buat tu? Yang tu kita ambil masa dalam 5 hari. 5 hari? 5 Akak hari. seorang? Akak seorang. Tapi bila sebelum buat tu akak tak pernah buat kan yang macam ni kan. Tapi bila ambil tempahan tu tak rasa ke macam boleh ke aku buat ni? Sebenarnya Kak Asmah memang dulu lagi memang suka cabaran. Kak Asmah suka buat satu benda kelainan lain daripada yang lain. Contohnya untuk cakap pasal kuih tadi kan. Di Kuching ni memang kurang kita tengok kek yang customized cake. Betul. Jadi situ Kak Asmah nampak ruang dan peluang. Jadi mungkin production kita bukan hari-hari, tapi bila kita buat tu kita dapat satu kepuasan. Kalau orang yang nak cari kuih-kuih yang customized tu, dia orang akan call. Dan saya lihat menarik produk-produk di atas meja ni. Salah satunya ini kuih bulan Ya, kuih saya. bulan ni saya biasalah kalau di ketika Tahun Baru Cina ataupun perayaan kuih bulan lah terutamanya kan. Kaum Cina yang banyak membuatnya dan mungkin dari segi kita pula orang Islam terutamanya isu halal dan bahan-bahan di situ. Betul. Tapi anda mengambil keputusan untuk membuat kuih bulan. Macam mana boleh timbul idea tu? Okey, sebenarnya itu pun satu kebetulan. Kak Asmah pun tak merancang untuk memasarkan mooncake ni sebenarnya. Dan sebenarnya Kak Asmah memang suka makan mooncake. Suka makan mooncake. Jadi bila kita nak mencari yang halal tu, mencari yang halal itu fardu. Betul. Jadi ruang dan peluang tu akak nampak why not kita cuba buat. Dan kebetulan juga arwah ibu mertua Kak Asmah seorang yang berdarah Cina Muslim, Chinese Muslim. Jadi sikit sebanyak dapatlah petua daripada dia macam mana nak buat ni. Permulaan tu memang agak sukar, memang ada kuih yang tak menjadi. Jadi mula-mula kan. Tapi lepas tu alhamdulillah selepas 7-8 tahun ni, alhamdulillah tahun ni merupakan tahun yang amat bertuah untuk Kak Asmah kerana mooncake Kak Asmah telah pergi jauh. Bukan setakat dalam Malaysia, dah pergi Singapura, Brunei. Dan alhamdulillah. Dari segi sambutan ataupun maklum balas daripada mereka yang berbangsa Cina sendiri? Pun dia orang tak sangka. Cukup positif. Sebab bila dia tengok ke ni memang you buat ke? Sampai dia tanya 3-4 kali tau. Kak Asmah cakap ini memang saya buat. Dan kebetulan memang keluarga sebelah Cina pun ada juga. Ada boleh ambil yang ya, saya. Dia ada perisa dia kan? Pelbagai perisa. Pandan. Yang ini pandan. Yang ini perasa pandan. Tapi yang selalunya kalau bangsa Cina dia orang suka perasa kacang hitam ataupun kacang merah. Tausa. Tausa yang tu. Dan untuk orang Melayu ni pula suka
perasa durian. Perasa durian. Durian. Ada juga? Ada juga. Kak Asmah ada buat? Ada buat. Asmah. Ui. Bulan perasa durian. Dan ada buat produk sendiri tak menghasilkan untuk membuat bakery, pastry sebagainya? Ya, setakat ni memandangkan kos hidup kita agak tinggi. Jadi alhamdulillah untuk projek yang terkini yang Kak Asmah tengah usahakan bersama dengan usaha-usaha lain adalah tepung premix. Tepung campuran untuk menghasilkan kuih secara macam segeralah, tepung segera. Cuma kita letak telur, mentega ataupun minyak dan susu, bahan-bahan asas yang ada di rumah. Jadi kita cuba untuk meminimalkan belanjawan dapur suri rumah. Dan masa juga. Memudahkan. Baik Kak, kita nak dengarlah sebab ramai dulu waktu Sarawak ni banyak yang pandai buat kek, banyak yang berminat tapi takut nak mencuba ataupun tengok dah ramai sangat orang buat tak nak buat. Jadi apa harapan dan sedikit pesanan Kak Asmah kepada mereka di luar sana? Sebenarnya untuk berniaga ni ilmu tu kalau tak tahu, ilmu tu boleh cari. Tapi bermula, kalau sesuatu yang kita nak mulakan harus bermula dengan niat. Betul. Niat kita macam mooncake ni kan. Niat Kak Asmah untuk berkongsi sesuatu yang halal. Sebab itu merupakan salah satu cabang fardu kifayah juga. Betul, tepat sekali. Untuk mengadakan yang halal kan. Dan minat perlu ada. Kalau kita pandai tapi tak minat, tak jadi juga. Tak menjadi juga. Tapi kalau kita minat, hendak 1000 daya. Itu kalau kita minat, kita tak reti nak buat, kita boleh cari ilmu tu. Betul. Jadi hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. 1000 daya. Terima kasih hari ini Kak Asmah, tetamu kita yang pertama sudi berkongsi pengalaman daripada bawah sehingga hari ini, menghasilkan produk sendiri pula. Nak tahu lebih lanjut mengenai produk-produk Kak Asmah, boleh ikuti di Facebook Amanda Rania Zafrin. Di Facebook. Kita ada lagi bersama dengan tetamu-tetamu lain selepas ini, juga mencetuskan inspirasi dalam bidang keusahawanan. Jadi jangan ke mana-mana, berehat dahulu, kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Nang Rindok, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Itu kata tetamu kita yang pertama tadi. Sebab itulah produk-produk daripada kek tadi, daripada roti tadi boleh dijadikan perniagaan. Dan tetamu saya yang kedua, daripada tanah liat juga boleh dijadikan perniagaan. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada Puan Zurinawati Zaidil. Panggil Kak Ina boleh? Ya. Selamat datang ke Nang Rindok. Dan hari ini membawa ni apa ni? Produk-produk ni? Ni produk-produk saya daripada Manik Tanah Liat lah. Manik Tanah Liat. Nama perniagaan tu? Nama perniagaan saya Heliconia Craft Collection. Heliconia? Itu nama tanah? Bunga. Nama bunga. Nama bunga. Macam Kak Asmah tadi, dia minat membuat kek dan sebagainya, memasak sehingga jadi perniagaan. Kak Ina pula memang minat main tanah liat ke macam mana ni? Tak, sebelum ni saya buat catering. Memasak juga? Memasak jugalah. Kemudian saya terfikir nak cari satu bidang yang tak pandai buruk. Tak pandai tak ada tarikh lapuk lah. Tak ada tarikh luput lah. So tiba-tiba dengar ada kursus daripada pihak Sirim untuk membuat pasu sebenarnya. So saya join. Bila join membuat pasu tu, saya start minat lah. Minat dalam pembuatan seramik. Bila tu Kak? Waktu kursus tu dalam 2013. 2013. Kemudian saya start aktif membuat pasu, tapi disebabkan sekarang ni semuanya dah berubah. Tak ada orang kalau pelancong dia tak ada beli pasu besar-besar lagi dah. Betul. Dia beli akan souvenir yang kecil-kecil. So timbullah idea saya buat manik. Saya tengok daripada lawas, saya tengok daripada internet. Saya tengok manik dan saya cubalah transfer kan. Tapi daripada mana kan tadi belajar buat pasu tu? Okey, sebab dia bersifat sama. Pasu tu kita transform jadi manik sebab dia tanah sama tanah. So I fikir why not kita buat tanah ni menjadi manik dan kemudian jadi aksesori. Itulah yang timbulnya idea tu. Kemudian buat belang rantai. Inilah. Antara manik-manik yang dibuat Jadi kalau yang untuk daripada tanah liat tu dia jadi yang macam ni berapa lama tu? Ni kalau proses dia seminggu lah.
Sebab dia Seminggu? daripada kita buat tanah tu, dia daripada raw, kemudian kita proses, kemudian kita buat jadi manik, manik proses pengeringan, kemudian kita bakar. Dia ni 2 kali pembakaran. So selepas pembakaran pertama, kemudian kita warnakan glass, kemudian kita bakar lagi sekali. Bakar tu ada suhu yang berapa perlu? Yang ni 1200 Celsius. Untuk menghasilkan yang ya, segini. 16 jam lah. Tapi tadi bahan asasnya adalah tanah liat kan. Daripada segi memperolehi kesukaran melalui bahan mentah tu, tanah liat tu dapat daripada mana? Bahan mentah ni kita beli daripada Tapas Serian. 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 Kenapa mesti di sana bukan? Tak, dia ada tak semua tanah liat yang sesuai untuk dijadikan seramik ni. So, kemudian daripada teknologi daripada pihak Sirim, so kita ada combination lah untuk menjadikan dia tahan bila dibakar, high temperature. Maksudnya kalau yang di Serian ni dari segi ketahanan dia tu lebih tahan berbanding tanah liat yang lain lah. Ya, kualiti antara yang terbaik di dunia. Tanah liat. Sehinggalah dia jadi macam saya ambil satu lah ni. Ini kalau yang macam ni berapa lama nak terhasil ni? Yang ni actually kalau yang tanah liat ni yang kita hasil seminggu. Kalau nak buat design tu tak mengambil masa terlalu lama lah. Dalam about, yang lamanya menghasilkan yang sebutir-sebutir. Menghasilkan manik tu. Kalau yang dari segi range ataupun anggaran harga lah yang macam ni. Kalau yang macam ni 95. Mencecah 95. Ramai orang kadang-kadang dia tawar-tawar dia tak tahu betapa rumitnya buat benda ni kan. Jadi dari segi tenaga kerja pula, adakah Kak Ina bergerak seorang diri ataupun ada kaki tangan membantu? Waktu ni saya banyak ambil pekerja part time lah. Bila order banyak baru saya guna panggil pekerja part time. Dan kalau time student ada tu practical student lah. Time budak-budak Unimas lah. Dia orang practical, time tu lah kita buat production sama-sama. Jadi Kak Ina ada juga mengajar mereka membuat ni? Ada. Memang khusus untuk manik lah. Dari segi mengikuti event-event conference di luar ada juga? Ada. Sehingga ke mana juga? Kalau yang last yang tu Malaysia Fashion Week lah. Baik, kita nak tanya lagi lebih lanjut mengenai produk dia, tapi kita nak berehat dahulu. Kita akan sambung lagi bersama dengan Kak Ina selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Terima kasih masih lagi setia dalam Nang Riduk, masih bersama dengan Kak Ina. Ini pula gelang tangan. Gelang tangan yang terhasil antara produk daripada Kak Ina, Heliconia Enterprise. Heliconia Collection. Collection. Tapi tadi bersama dengan Kak Asmah, katanya cabaran-cabaran biasalah kan. Mula-mula dari segi dana, kemudiannya status beliau sebagai seorang ibu dan juga suri rumah. Jadi masa tu ada kekangan di situ. Kalau nak tanya Kak Ina pula cabaran dalam membuat perniagaan manik ni? Cabaran waktu permulaan tu orang belum mengiktiraf lagi. Manik dia orang tak tahu. Dia kalau kita cakap ni manik seramik, dia mula-mula fikir batu. Betul. Memang cakap ni batu dari mana ni? Even though pelancong daripada China sekalipun dia kata apa ni? Dia tanya kita kan. Dia cakap bila kita mention yang ni adalah manik seramik, lepas tu dia akan tengok dan dia beli. Dia orang kan cepat nak tiru apa semua kan. So itulah sebabnya kita buat kelainan combination penghasilan design ni, jadi menyebabkan tak nampak macam seramik. Itulah antara keistimewaannya lah. Tapi dari segi macam orang yang terdekat daripada anda memperkecilkan usaha anda ke, cuba nak menjatuhkan semangat tu ada ke? Tu banyaklah sebab banyak biasalah tu. Sebab kebanyakan orang tengok macam kita ni apa yang kau buat ni kan, tak ada orang lain buat. Buat gentel-gentel tanah kan, macam buat biskut kan. So orang cakap kita memang buat biskut juga, tapi kita jual tanah. So tidak dimakan. Tak makan. Tapi tak payah kisah pasal orang nak apa orang cakap lah. Yang penting kita buat, kita usaha. Dan kemudian kita tunjukkan kepada mereka yang hasil yang kita buat ni boleh boleh mendatangkan hasil lah. Betul. Dan hari ini boleh mendatangkan pendapatan kepada anda. Alhamdulillah. Dan saya mendengar tadi antara bantuan yang anda dapat adalah pihak Sirim dari segi latihan, kursus dan sebagainya. Selain daripada itu ada bantuan-bantuan lain daripada organisasi kerajaan yang membantu anda bergerak daripada bawah? Banyak. Sebab permulaan saya dulu
Mula-mula dengan Sirin, kemudian pihak MARA, pihak MID, kemudian AIN, Kraftangan Malaysia, Pertanian, banyak lagi lah. Dari segi apa tu, dana ataupun Dari segi kursus, khidmat dana, grant, semua sekali. Semua sekali. Dan kini adakah anda mempunyai kedai fizikal sendiri ataupun ada berniaga secara online juga dalam kita digital era ni? Kedai fizikal tak ada, tapi saya beroperasi di kilang di Demak Laut lah. Di Demak Laut. Ya. Dan ada juga membuka macam Instagram ke ataupun laman-laman sosial untuk orang membuat pesanan. Ini laman sosial lah. Di Facebook, di Insta. Ada. Heliconia. Heliconia Sarawak Beats. Heliconia. Ya. Heliconia. Dan anda sudah berkeluarga? Ya, sudah berkeluarga. Ada anak-anak yang mengikut jejak langkah macam Kak Asmah tadi? Yang juga berminat dalam bidang manik ni? Ada seorang dua. Sebab susah budak-budak nak minat buat benda betul. macam ni kan, dia memerlukan perhatian, konsentrasi, masa juga. Adalah juga menolong-nolong buat. Sebab saya beritahu dia orang dari segi ni kita buat dapat duit kan. Betul. Kenapa tak you all buat? Ini salah satu kemahiran. Itu sebab dia orang pun mula-mula tu tak apa minat, biasalah budak-budak. Tapi lama-lama tu ada juga dia berminat dengan seramik ni lah. Tadi dalam waktu berehat iklan tadi saya sempat bertanya jugalah, ada yang harganya mencecah ratusan, ada yang di bawah pada itu, ada yang di atas. Apa yang membezakan harga ni, membuatkan harganya berbeza dari segi material yang digunakan ke? Pertama sekali is design manik dia lah. Design manik tu menentukan harga nilai dia. Sebab itu design and then dia punya glaze, penghasilan glaze, warna dia. Kemudian kita combination dengan bahan-bahan kristal ke batu ke Bahan-bahan lain pula. bahan-bahan lain tu value added, itu yang menentukan lagi dia punya harga. Tapi dari segi ada banyak mengambil tempahan kan? Ya. Ada ke yang nak design yang mengikut kemahuan sendiri, dia nak custom untuk dia saja? Kebanyakan ni adalah custom made. Adalah begitu. Yang order, dia tengok apa yang ada, kalau yang ada yang berkenan dia beli terus. And then kemudian dia akan order lah. Nak panjang ke pendek ke, combination warna macam mana ke, macam tu lah. Ada peminat-peminat daripada luar negara ke ataupun pengiktirafan-pengiktirafan yang membuatkan anda kenangan manis lah sehingga sekarang? Kenangan manis tu so far ada yang keluar di salah satu televisyen. TV swasta. TV swasta. Dijemput untuk membawa produk anda. Di sini ataupun di Kuala Lumpur? Di sini. Di sini. Okey. Selain daripada tu, kalau mengikut dari segi acara-acara dijemput untuk mengikuti acara kraftangan antarabangsa ke? Acara kraftangan antarabangsa tu di Malaysia Fashion Week lah. Di Kuala Lumpur lah. Di Kuala Lumpur. Dia ada delegasi daripada luar negara juga? Ada. Ada yang membeli? Banyak. Berminat lah. Yang latest ni yang beef tadi. Yang dekat BCCK juga ada. Ya. Sampai itulah kita bayangkan daripada serian ni sampai ke luar negara sampai. Jadi akhir sekali lah harapan Kak Ina daripada perniagaan ini, perniagaan manik ini untuk pada masa hadapan. Harapan saya mudah-mudahan menembusi ke peringkat antarabangsa dan mendapat lebih banyak permintaan lagi lah. Itu harapan. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Kak Ina. Bayangkan daripada tanah liat pun boleh buat duit juga dan hasilnya manik-manik ini. Dan seperti biasalah yang ingin nak belajar ke ataupun nak membeli produk-produk keluaran Kak Ina ini, bolehlah pergi ke Instagram Heliconia tadi dan juga berbual-bual sendiri, nak tahu nak belajar ke macam mana buat, boleh, tak ada masalah Boleh Terima kasih kepada tetamu kita. Kita ada lagi bersama dengan usahawan lain pula selepas ini. Jadi kita berehat dahulu, kembali lagi selepas ini. Baik, dari bakery kita ke manik dan ke baju tee pula ataupun t-shirt lah. Cetakan t-shirt juga dijadikan perniagaan oleh anak-anak muda kita. Tetamu kita di segmen yang berikutnya. Selamat datang Encik Rashidin dan juga Aznizan. Ya, saya. Sihat Ya, sihat. Dah sempat lunch ke tadi? Tapi demi Dang Lindok
Oh, tak berapa sihat. Makan durian banyak sangat. Musim dia ni. durian. Tu kena kawal, kena minum air banyak tu. Baik, panggil Din, As. Boleh ya? Boleh. Kedua-duanya dalam bidang cetakan baju. Ya. Seperti mana yang ada di atas meja ketika inilah. Macam-macam reka bentuk, macam-macam design ada. Kita nak tanyalah, dua-dua daripada syarikat yang sama? Tidak. Tidak? Dengan syarikat. Ya. Jadi, macam Din, apa beza dengan As? Kalau saya ni lebih kepada cara tradisional dalam mencetak baju, yang mana menggunakan blok sutra, mencetaknya di atas baju, permukaan baju. Dipanggil apa tu? Silk screen printing. Silk screen printing. Ya, dia menggunakan rubber dye sebagai bahan untuk mencetaknya, dan disudi dengan squeegee untuk meletakkannya di atas baju. Berapa lama dah? Saya telah memulakan perniagaan ini pada akhir tahun Disember 2012. 2012 mula-mula. Mungkin sudah masuk dalam 5 tahun. 5 tahun begitu. Ya, saya. As pula, apa perbezaan dengan Din? Kalau saya, kalau Abang Din, dia guna cat kan. Kalau saya gunakan printer. Printer di mana printer ni dia mengeluarkan ink ataupun dakwat berwarna putih. Berwarna putih. Ya. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Kalau baju hitam, dia tak perlukan ink hitam lagi. So dia memang ada background hitam, so dia akan keluar yang putih. So ini kita katakan CMYW. CMYW tu apa tu? Ini adalah asas warna lah. Asas warna. Cyan adalah biru ya bang. Cyan biru. M magenta. And okey. CMY Yellow. And then W is white. W white. Kalau abang guna CMYK. Ya, saya guna CMYK. Lain pula. Lain pula. CMYK. K adalah hitam. Hitam. Kalau saya gunakan heat press. Heat press. Dari segi masa, mana dia mengambil masa lebih lama? Mana yang lebih singkat masanya? Kalau dipikirkan CMYK adalah memang masa yang lama. Pasal untuk membuat blok dia melibatkan 4 warna. Yang guna satu blok untuk cyan, magenta, yellow dan black lah. Itu bermakna kita menggunakan 4 blok untuk menghasilkan warna di atas permukaan kain putih. Berbeza dengan CMYK, kalau digunakan di atas permukaan kain hitam, kita kena ada white base dulu. Kena ada putih dulu, baru masuk yellow, magenta, cyan dan black. Untuk menghasilkan image yang kita nak. Tapi untuk anda tadi cara silk screen Ya, saya. Dia menggunakan blok. Maksudnya dari segi kuantiti itu dia dibuat berapa minimum kuantiti untuk dibuat? Okey. Kalau kita bercakap tentang kuantiti, kita kena ada meja dia. Maksudnya meja tempat kita bekerja, di platen. Kalau orang Semenanjung kata platen kan. Platen tu kalau kita ada platen tu 200 platen, maksudnya kita boleh membuat baju 200 helai. Ya, sekali jalan 200 helai. Kalau single color dah siap dah 200 helai tu. Itu yang jadi mudah. Berbalik dengan CMYK tadi. Kalau CMYK, kalau kita buat 200 helai baju juga, kena 400 kali kita tarik dia. Jadi macam tu. Jadi masukkan untuk baju putih. Untuk baju yang selain warna putih, dia akan jadi 5 kali 200, jadi berapa tu? 100,000 kali gitu. Untuk As pula dari segi tempoh masa membuatnya, perbezaan dengan kaedah silk screen ni? Okey, kalau saya dia lebih cepatlah. Kalau satu baju dalam seminit dah boleh siap. Maksudnya boleh ditempah dalam sehelai-sehelai juga boleh? Minimum, tak ada minimum order lah. Kalau macam satu pun boleh. And then saya tak perlukan blok sebab printer tu dah keluarkan semua warna. Dia saya press je. Itu kalau yang ini teknologi baru lah. Teknologi lah dari segi modernnya. Tapi mungkin ramai yang tak tahu, walaupun kaedah tradisional silk screen ini, kualiti ada pada baju itu, kualiti design ataupun gambar itu adalah kualiti yang sangat tinggi. Kalau basuh macam mana pun dia boleh nak luntur. Dia tak luntur. Jadi kerana kita betul chemical tu sendiri, maksudnya ada contoh tak di sini? Contoh boleh ada ambil satu. Ambil satu sini. Ini. Ini ketika ini sedang ditayangkan. Inilah contoh lah. Boleh gunakan apa-apa design lah. Ini salah satu contoh. Contoh saja. Ini merah, ada biru, ada. Jadi situ kita dapat tengok berapa blok kita gunakan. Dari segi kuantiti, jumlah yang membuat tempahan kepada anda paling banyak setakat ini pengalaman anda? Pengalaman saya paling banyak pun
Dia maksudnya bukanlah bermakna sekali kita tempah. mencetak tu bukan bermakna di atas baju saja. Kita boleh mencetak di atas permukaan beg dan nombor beg. Betul. Nombor beg yang mana pernah kena dalam 1,000 boleh setiap 1 hari. Macam tu. Sebab dia gunakan single color kan. Kita satu color je. Jadi kerja tu maksudnya di sini pengalaman bekerja tu kena ada. Kalau tak ada pengalaman bekerja, kita akan rasa macam sukar nak membuat dia. Kita rasa tertekan kadang. Tapi kalau dah biasa tak ada masalah. Maksudnya dekat sini kita tak boleh kata masa mencetak tu tak ada kata tak. Maksudnya kena semua cantik. Betul. Tak ada silap. Yang penting kualiti. Non-mistake. End product tu ada. Yes. Dan As pula, adakah membuat di Kuching saja ke ataupun ada membawa ke tempat-tempat lain juga? Setakat ni ada. Ke mana juga? Ke Semenanjung. Semenanjung. Daerah lain luar daripada Kuching? Macam Sibu. Ada Sepos lah. Untuk mereka kadang-kadang guna bas lagi cepat. Macam As sendiri berasal dari Mukah ke? Ya. Ya. Oh, ada keluarga di Mukah? Ada. Dan saya difahamkan di Mukah ada tempat yang dipanggil di Sanglau. Ya, betul. Oh, anda antara ahli yang Ahli-ahli, menubuhkan tempat di Sanglau lah? Ya. Sebenarnya ia diasaskan oleh ayah saya sendiri. 10 tahun yang lepas, 2006. Masa tu di Sanglau, dia tak macam yang Fazril tengok itulah. Tak ada tempat lagi. Tak seperti sekarang lah? Tak. Sekarang ni dia dah lengkap, ada kafe, ada dewan. Kadang-kadang function untuk kerajaan pun selalu dekat sana. Macam gathering, macam camp-camp politeknik. Itulah nak alang-alang kita dah bertanya ni daripada cetak baju nak tanya juga sebab mungkin ada yang ke Mukah nak cari tempat-tempat menarik. Jadi macam Din, tadi kita sempat berbual tadi di belakang. Anda bermula daripada bekerja tanpa gaji untuk belajar sehingga sampai sekarang. Jadi bagi anda, kenapa anda sanggup berkorban sehingga tetap? Saya tak rasa ramai belia sanggup saya tanpa perlukan gaji. pengalaman bekerja. Ya. Kalau sebab pengalaman itu penting untuk kita, di mana perbezaan di antara printer dan printer adalah pengalaman bekerja. Itu je sebenarnya. Dari pengalaman itulah saya ingin hendak di sini saya ingin ajukan khusus untuk mereka yang berminat untuk mencuba bidang. Ada. Cik ada menganjurkan. Ya. Jadi saya ingin share saya punya pengalaman itu kepada belia-belia. Kepada mereka yang meminati dalam bidang mencetak baju ni. Saya sediakan khusus untuk mereka, untuk basic dan juga untuk CMYK. Okey, baik. Terima kasih kepada Din dan juga As hari ini melengkapkan ketiga-tiga segmen, ketiga-tiga tetamu kita daripada produk yang mungkin As ada sedikit nak katakan kepada belia sebab anda mewakili belia. Ini daripada Din, daripada pengalaman anda pula kepada belia di luar sana yang baru berjinak-jinak dalam bidang usahawan ni. Yang penting sekali adalah mesti minat dengan seni. Kalau tak ada minat dengan seni, jadi yang output dia tak cantik lah. Dia kena ada minat, tanamkan minat tu dulu. Kalau tak minat pun slow-slow pupuk minat tu. And then kena ikhlas lah. Baik, terima kasih. Itu dia. Banyak saya belajar hari ini. Minat, pengalaman. Untuk tetamu sebelum ini pula, mengharungi cabaran dan sebagainya. Jangan gentar. Itu dia. Terima kasih. Ini bukan saja melengkapkan episod kita hari ini dan sebenarnya Nang Rinduk di episod terakhir untuk tahun 2017. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi di tahun akan datang. Pelbagai lagi topik menarik, siapa tahu. Jadi sokongan anda kepada kami sehingga ke hujung tahun ini kami sangat hargai. Daripada topik kita pergi ke Mukah, kita pergi ke Lawas, kita pergi ke Sibu, Bintulu dan sebagainya, membawakan kepada anda bukan saja rakyat Sarawak tetapi seluruh Malaysia topik-topik menarik untuk kita bincang dan kupaskan dalam Nang Rindu. Hari ini juga usahawan-usahawan kita dalam mana mood kita menyambut perayaan hari Krismas ini, kita belajar sedikit ilmu untuk anda. Siapa tahu 2018 adalah permulaan untuk anda memulakan jejak langkah terbaru dalam bidang keusahawanan atau perniagaan mungkin. Dan itu juga adalah tahun yang baik kepada anda, bukan saja kepada kami di Nang Rinduk tapi anda seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah berjumpa lagi tahun hadapan. Dan sebagai penutup, terimalah persembahan lagu daripada artis jemputan kita Zul Zamri dengan lagu Ekspresi Tintanya. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.